Betul lah buat apa. Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku nak buat ringkasan sikit tentang video yang sebelum ni. Sebelum ni video agak panjang. So ramai juga yang DM aku yang katakan video tu panjang sangat. So aku buat ringkasan sikit, okey? Berkaitan dengan masalah pemalsuan dan jual beli IC ni. Sejarah-sejarah ni korang boleh dengar melalui video yang sebelum ni. Jadi video yang kali ini aku nak tunjukkan apa sebenarnya kesan dia terhadap pemalsuan IC ni. Man, ambil apa ni kepian man. Teruk sangat lah buat apa ni. Kan? Ini bila bini kau salah potong, macam ni lah dia. Kan dia potong separuh je. Jadinya macam ni. Bila berkaitan dengan masalah isu IC ni, kita tak boleh nafikan bahawa perkara ini memang betul-betul terjadi dan perkara ini sangat-sangat membimbangkan. Okey? Yang kita dapat maklum, terdapat banyak pendatang-pendatang yang datang daripada China dan datang daripada negara India yang masuk ke Malaysia dan akhirnya diorang masih tak keluar lagi kan. Dan dikhawatiri memang akan dan akan berlakunya jual beli IC tu lah. Jadinya sekarang ni tuan-tuan, apa benda yang sebenarnya yang menjadi kesan buruk kepada masyarakat kita. Kenapa kita kena betul-betul alert? Kita kena betul-betul mempertahankan kedaulatan undang-undang, kedaulatan perlembagaan kita ni. Kaum utama di negara kita ni adalah Cina, Melayu dan India, terutama di semenanjung Malaysia, tak termasuk lagi Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak ni kita akan buat video khas untuk Sabah dan Sarawak sebab Sabah dan Sarawak ni unik. Apabila ada orang yang membeli kewarganegaraan kita, kenapa aku cakap China dan India yang duduk di Malaysia ni, maksudnya kawan-kawan kita yang memang kerakyatan Malaysia ni mempunyai tanggungjawab yang besar untuk membantu menyelesaikan masalah berkaitan dengan pemalsuan IC ni. Pendatang-pendatang yang datang daripada India, datang daripada China yang dapat kewarganegaraan yang tidak sah, daripada saluran yang tak betul ni, tak mungkin individu-individu ini tak mempunyai relationship dengan masyarakat yang ada dekat Malaysia ni. Faham maksud aku? Kita tak menuduh, tapi secara logiknya, jika seseorang warga negara asing yang memiliki IC, memiliki my card kita ni, okey, mereka mesti mempunyai relationship dengan penduduk asal kat sini. Sama ada melalui perkahwinan, sama ada melalui perniagaan, ataupun mereka ni memang ada interest terhadap negara kita ni. Dan kemungkinan besar mereka mempunyai saudara mara yang tinggal di sini. Jadinya peranan kawan-kawan kita yang berbahasa Cina, berbahasa India ni memang sangat penting untuk menyalurkan maklumat berkaitan dengan pemalsuan IC ni. Saya yakin ada di kalangan kawan-kawan kita Cina dan India ni mesti dia tahu. Mesti dia tahu. Bagi mana yang tahulah, tak semua orang tahu tapi mesti dia tahu sebab melalui maklumat-maklumat yang didedahkan sebelum ni, kebanyakannya mereka ni mempunyai relationship dengan penduduk tempatan. Contohnya mereka berkahwin. Bila berkahwin kat sini, isteri orang Malaysia, dia seboleh-boleh dia cuba untuk mendapatkan IC Malaysia. Okey, apa sebenarnya yang menjadi implikasi besar kepada isu ni kepada negara kita? Korang bayangkan okey, cuba korang bayangkan bila warga negara asing ini, mereka ini bukannya orang yang biasa-biasa. Aku selalu pergi China. So aku jumpa dengan tauke-tauke besar kat China tu. Kekayaan mereka ni aku rasa lah 100-200 kali ganda kot daripada yang Cina-Cina, kawan-kawan kita yang kaya kat sini. Mereka mempunyai keuangan yang besar. Bila orang-orang yang mempunyai IC palsu ni, kalau kita kewarganegaraan dia, kewarganegaraan yang dia dapat ni, implikasi dia, satu, negara kita ni adalah demokrasi, negara demokrasi yang menjalankan sistem pentadbiran berdasarkan demokrasi. Korang bayangkan
orang lain yang tak ada kena-mengena dengan negara ini akan menjadi pengundi nanti satu hari nanti. Benda ni tak mustahil sebab IC yang diorang dapat ni link terus dengan dalam sistem dan diorang layak untuk mengundi. Bayangkanlah kalau orang tu bukan warga negara dan dia boleh mengundi dan menentukan siapa pemimpin dia, jadinya sistem demokrasi negara kita akan rosak satu hari nanti. Okey, bila jumlah dia akan bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mereka ni kita tak perasan dan kita tak ambil tindakan yang tegas, mereka ni berkahwin. Okey? Mereka berkahwin sama ada dengan warga negara Malaysia ataupun dia suami isteri yang datang daripada China tu yang ada kad pengenalan ni, my card ni, akhirnya nanti diorang menetap di sini dan diorang melahirkan anak diorang. Maka keturunan dia bermulalah akan dapat IC yang betul. So keturunan ni akan lama membiak. Okey, jadinya orang-orang macam ini akhirnya kita akan terima legasi dia tu, generasi dia akan datang ni sebagai warga negara Malaysia. Kita kena bersaing dengan golongan-golongan macam ini. Dengan keadaan ekonomi kita yang tak berapa bagus, bayangkanlah peruntukan-peruntukan kerajaan dalam pendidikan, dalam kesihatan akan tersalur kepada orang yang tidak layak pun untuk dapat perkhidmatan ataupun servis-servis yang kerajaan sediakan. Okey. Yang ketiga, daripada segi patriotik, tidak mungkin golongan ini yang asalnya adalah warga negara China, warga negara India mempunyai semangat patriotik terhadap tanah Melayu ini, terhadap Malaysia ini. Tak mungkin. Mereka ini mempunyai risiko. Kita berhadapan dengan risiko yang mana mereka inilah yang bakal menjadi pengkhianat kepada negara kita kalau kita biarkan perkara ni. Sebab itulah tuan-tuan, masalah Jekyll ke, masalah perkara-perkara yang lain ni yang sedang sibuk kita hangatkan ni sekarang ni, sebenarnya masalah-masalah ni masalah-masalah kecil je. Masalah yang lebih besar supaya kita semua fokus adalah berkaitan dengan pemalsuan IC ni. Pemalsuan IC, jual beli IC ini tidak boleh diteruskan. Sindiket ini perlu ditumpaskan. IC-IC yang dipalsukan ni kena dikorek balik semua supaya kita dapat membatalkan semua IC-IC yang dipalsukan ni. Kita tak boleh membiarkan anak-anak kita, cucu cicit kita, generasi selepas kita ini akan bersaing dengan golongan-golongan yang tak sah taraf kewarganegaraan ini yang mungkin satu hari nanti akan beranak pinak pula di Malaysia. Jadinya tuan-tuan, kita mendesak dengan desakan yang kuat kepada pemerintah kita pada hari ini supaya mengambil tindakan tegas kepada mereka yang terlibat dalam jual beli IC ini. Kalau dapat, kita dapatkan hukuman yang maksimum kepada mereka ni. Sama ada mereka ni orang Melayu, orang Cina, orang India, ini bukan soal perkauman. Ini bukan soal perkauman. Kita mesti mendesak kerajaan, pihak penguasa untuk melakukan siasatan sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, dan mereka yang menjadi tali barut kepada negara kita ini perlu dihukum dengan seadil-adilnya. Tidak boleh kita lalai. Sebab kesan dia bukan kesan kepada kita, kesan kepada generasi akan datang. Jadi saya menyeru kepada netizen semua, walaupun kita rakyat biasa, tetapi kita mempunyai power, dalam kita mendesak pihak berkuasa. Dan saya ingin memberi teguran kepada pihak berkuasa yang mempunyai kuasa mereka. Kuasa ini adalah tanggungjawab yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada tuan-tuan untuk menggalasnya. Jangan gunakan kuasa ini dengan salah yang menyebabkan pintu masuk negara bocor. Kita tidak boleh benarkan perkara-perkara ini terjadi. Ini bukan lagi tuduhan sebab sudah ada yang didakwa di mahkamah berkaitan dengan isu ni. Kalau isu ni adalah isu-isu yang mungkin rumor, saya pun tak berani nak buat video macam ni kan. Tapi bila dah ada yang didakwa, dah ada bukti yang kukuh,
pendakwaan dah berlaku. Jadi perkara ini benar-benar terjadi dan dia melibatkan kaki tangan penguat kuasa yang sepatutnya pegang betul-betul pada kuasa yang diberi. Bukan menggunakan kuasa ini untuk membawa masuk rakyat yang tak ada kena-mengena dengan negara kita boleh menjadi warga negara. Kepada kawan-kawan China dan India, tolonglah, okey, kita tolak perkara yang berkaitan dengan isu perkauman. Kalau kamu semua, kawan-kawan India, kawan-kawan China sayang kepada negara ini, jika kamu mempunyai maklumat, jika kamu mempunyai apa-apa maklumat, bukti, tolong pergi ke hadapan, serahkan segala bukti ini kepada pihak berkuasa. Sebab bangsa Cina yang datang daripada China ini dan India juga, kan, mereka mesti mempunyai perkaitan dengan orang-orang Cina dan orang-orang India yang memang ada di negara kita. Jadi ini adalah pengorbanan, adalah waktu untuk kawan-kawan saya yang berbangsa Cina, berbangsa India membuktikan kesetiaan, ketaatan kepada pemerintahan kita, kepada tanah kita. Di sinilah tiga bangsa ini, Cina, Melayu, India, perlu bersatu. Kita perlu tolak. Kita perlu tolak semua warga-warga asing yang mendapat IC yang telah dijual beli. Ini adalah cabaran yang besar untuk kawan-kawan Cina dan India. Okey, setakat itu saja. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Kita harap isu IC ini mendapat perhatian daripada pihak berkuasa dan menghukum seadil-adilnya pesalah-pesalah ini dan membuat penyiasatan yang betul-betul teliti kepada semua orang-orang yang didakwa ni. Kita tak nak yang mana dah dapat IC yang dijual beli ni, kita nak pihak berkuasa rampas IC itu, kan? Dan kita kembalikanlah hak rakyat ini kepada orang yang betul. Jangan kita biarkan perkara ini berluasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi video pada masa akan datang. Bye-bye.